Hai hai hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi dengan Cikgu Nurul. Hari ini kita pergi ke soalan set 1 kertas 2, soalan 9 bagi tajuk pembezaan dan pengamiran. Okey, bagi modul Ticket to the Victory. Okey, jangan lupa sila dapatkan link soalan di bawah video ini. Okey murid-murid, berdasarkan soalan yang diberi, kita baca betul-betul ya. Isi padu air di dalam sebuah bekas diberi V, okey, sama dengan 5H tambah 1/3 H cube. Okey, dengan H ialah aras air. Okey, H adalah aras air dalam cm. Okey, di dalam bekas itu diketahui bekas itu diisi dengan air pada kadar 3 cm3, okey, per second. Cari kadar perubahan aras air di dalam bekas itu pada suatu aras. Okey, kita nak cari kadar perubahan ketika aras itu 4 cm. Jadi di sini cikgu suka keluarkan simbol lebih mudah dengan menggunakan bahasa Inggeris lah. Okey, di mana di sini dia kata H is water level. H is water level maksudnya height lah. H adalah height, ketinggian air. Okey, lepas itu the container is being filled with water and rate. Okey, being filled maksudnya this is volume. Di sini adalah volume. Okey, dengan rate. Dia punya volume dengan rate. Rate tu maksud kadar. Okey, adalah 3 cm3. Okey, find rate of change of water level. Rate untuk water level. Okey, water level tadi H in the container at the instant when the water level is 4. Okey murid-murid, dekat sini kita kena pandai keluarkan ayat kepada keluarkan ayat kepada simbol matematik. Okey, contoh ya. Okey, contoh. Cikgu keluarkan apakah maklumat yang pertama. Okey, di dalam bekas itu, okey, dia kata container being filled with rate ataupun dengan air kadar. Okey, adalah volume. Volume dengan kadar. Volume adalah V. Okey, dV. Okey, bila dia kata rate atau kadar, rate dengan kadar adalah bermain dengan masa ataupun time. Maksudnya rate volume dengan kadar ataupun container is being filled with water at rate. Okey, maksudnya dV dt. Itu dia punya simbol. Dia dah bagi dah 3. Jadi cikgu pun letak 3. Okey. Lepas tu find rate of change of water level. Cari kadar perubahan ketinggian air. Okey, maksudnya ketinggian dengan rate. Okey, water level and rate. Water level is H ataupun height. Maksudnya DH. Rate mesti dengan DT. Kita nak cari DH DT. Kita tak tahu, cikgu letak X. Itu kita tak tahu. Apa lagi maklumat dia? Okey, maklumat dia adalah apa lagi seterusnya? Okey, dia kata water level H is H equal 4. Okey murid-murid, ini adalah langkah yang pertama kita kena buat di mana kita mengeluarkan maklumat. Okey, ini adalah langkah pertama. Okey murid-murid, seterusnya yang pertama kita keluarkan maklumat yang sedia ada yang dah diberi. Okey, kita tengok yang kedua. Yang kedua adalah okey, cikgu nak buat petua berantai. Okey, petua berantai adalah apa yang kita nak cari tadi. Yang kita nak cari tadi adalah sini cikgu highlight. Kita nak cari tadi adalah DH dt. Jadi kita kena keluarkan DH dt. Okey, cikgu keluarkan dulu DH dt seperti ini. Okey, di mana DH dt sama dengan, cikgu buat tapak dulu macam ni, tapak. Okey, jadi untuk pengetahuan kamu, okey, jangan lupa ya. Okey, untuk cara ini DH kena pergi ke atas, dt kena pergi bawah sini. Dia berpisah. Okey, bererti DH sini adalah dt. Okey, siapa pula yang duduk di sini? Okey, siapa pula yang duduk di sini? Cikgu highlight kat sini. Okey, siapa yang duduk kat sini cikgu? Okey, siapa yang duduk di sini bergantung apa maklumat yang telah kita keluarkan. Okey, dt kat sini, maklumat yang kedua adalah sini, dt. Siapa atas dt? Atas dt adalah dv.
Jadi cikgu letaklah dv di sini. dv. Okey, sini kena sama. Sini kena sama. dv. Selesai murid-murid. Okey. Seterusnya, okey, kita nak cari ni. Nak cari dah ni rumus kita. dh dv tak ada. Okey, kalau dh dv tak ada, sini tak ada ni nilai. Tetapi dv dt ada 3. Okey, sekarang yang tak ada adalah dh/dv. Jadi kita kena cari dh/dv. Jadi cikgu cari step yang seterusnya. Okey, step yang ketiga. Okey, kita nak cari dh/dv. H ataupun v. Kita tak guna lagi maklumat yang ini. Rumus volume yang diberi. Cikgu keluarkan. V sama dengan 5H tambah 1/3 H kuasa 3. Jadi di sini cikgu boleh bezakan differentiate, differentiate V respect to H ataupun V terhadap H. Contohnya cikgu buat dV dH. Ingat sini 1, 5 darab 1, 5 H habis. 3 darab 1/3 kita akan dapat 3/3 H tinggal kuasa 2. Kat sini kita boleh ringkaskan lagi di mana 5 tambah H kuasa 2. Jadi di sini kita tengok apa lagi maklumat yang kita tak masukkan. Cikgu letak warna purple pula. Kamu tengok kat sini H sama dengan 4 belum digunakan lagi. Jadi untuk step yang ketiga di sana, cikgu masukkan 5 tambah H kita 4 kuasa 2. Macam tu. Jadi kita masukkan jadi kita kira. Terus kita kirakan kita akan dapat 5 tambah 16. Jadi kita akan dapat 21. Murid-murid, 21 ni adalah dV dH. Tapi sekarang soalan di sini adalah dH dV. Terbalik. Cikgu terbalikkanlah. dH dV sama dengan 1/21. Jadi barulah cikgu masukkan dalam ni 1/21. Jadi kita akan dapat 3/21. Seterusnya kita akan dapat 1/7. Berjaya. Jadi dekat sini ikut step. Ikut step. Jadi yang pertama adalah keluarkan maklumat. Yang kedua kita buat keluarkan rumus berantai. Yang ketiga memenuhi rumus berantai dengan mengeluarkan rumus yang ada. Jom kita tengok soalan B. Soalan B murid-murid. Soalan B ni kamu kena perhatikan betul-betul gambar rajah. Dia agak complicated dan tricky. Jom kita tengok. Rajah 5 menunjukkan persamaan lengkung yang saya highlightkan dan garis lurus berikut. Cari luas rantau berlorek. Cari luas rantau berlorek. Gambar rajah simple, working step panjang. Sebelum kamu nak mencari jawapan, kita kena tafsirkan gambar rajah dulu. Kita kena fikir apa perkara-perkara yang penting yang perlu ada. Yang perlu ada. Jadi kalau kita tak dapat selesaikan lagi, tak dapat tafsirkan lagi kita punya gambar rajah, memang kita tak dapat jawab lah. Yang pertama kita kena cari apakah titik persilangan dua graf ini. Kena cari titik persilangan dia dan kita cari juga putus berapakah nilai di sini. Putus berapakah nilai di sini. Putus berapakah di sini. Berapakah di sini. Banyak cara Dan lepas itu kita nampak pula di sini. Ini persilangan dekat atas ni persilangan Y, dekat bawah ni persilangan X. Jadi persilangan Y kat situ, berapa tu persilangan Y? Itu persilangan Y pada garis lurus kan? Persilangan Y kat situ cikgu nampak 1. 1 ni. Ini 1. Tapi biarkan situ dulu. Jom kita cari dulu titik persilangan di antara dua garis. Titik persilangan di antara dua garis. Dua garis pula, dua graf. Di mana Y sama dengan 1 tolak 3X. Pertama.
Y sama dengan 10 tolak 3X tolak X square adalah kedua. Jadi 1 dalam 2. Okey, 1 dalam 2. Jadi kat sini cikgu susunlah, cikgu dapat okey, 1 tolak 3X sama dengan 10 tolak 3X tolak X square. Jadi kat sini cikgu akan dapat X square habis X tolak 9. Okey, ini adalah special factor. Kita akan dapat X tolak 3, X tambah 3. Jadi di sini cikgu dapatlah X sama dengan 3 dan negatif 3. Okey, jadi kita cari Y pula. Okey, bila X sama dengan 3, okey, cikgu akan dapat Y sama dengan 1 tolak 3 gantikan 3. Cikgu akan dapat negatif 8. Lepas tu bila X sama dengan negatif 3, okey, Y pula sama dengan 1 tolak 3 negatif 3. Kat sini cikgu dapat 10. Okey murid-murid, jadi di sini kita tahulah koordinat kita adalah 3, negatif 8 dan negatif 3, 10. Macam tu. Jadi jom kita masukkan dulu 3, negatif 8 adalah di sini. Okey, dekat sini adalah negatif 3, 10. Okey, jadi kita tahulah persilangan di sini adalah 10. Okey, apa lagi? Sini adalah 3. Okey, kalau kamu tengok betul-betul di sini, okey, cikgu nak highlightkan warna kuning ni. Okey, ini adalah segitiga yang sentuh persilangan yang sentuh persilangan X. Cikgu color. Okey, yang sentuh persilangan X. Jadi, cikgu kena cari persilangan X. Okey, jadi persilangan X adalah untuk cikgu bawa pergi sini. Okey, persilangan X bila Y sama dengan kosong. Jadi cikgu dapat kosong sama dengan Y tolak 3X. Y pula 1. Cikgu gantikan 1 tolak 3X di mana 3X sama dengan 1. X sama dengan 1/3. Jadi titik di sini adalah 1/3. Kita kena ungkaikan dulu. Okey murid-murid, kita dah berjaya mentafsirkan kita punya gambar rajah. Jadi di sini, cikgu nak fokus dulu. Kita nak cari area shaded region yang cikgu kotakkan sini. Saya nak cari yang kawasan sini dulu. Kawasan sini dulu Okey, jadi sekarang ni, kalau kita kamerkan, tengok cikgu punya working step. Okey, kalau cikgu kamerkan di antara negatif 3 hingga 2, untuk curve 10 tolak 3X tolak X kuasa 2, cikgu akan dapat yang sini, yang cikgu kuningkan semua ni, sini. Semuanya di sini. Semuanya di situ. Jadi cikgu kira tu dulu. Kita kira dengan berhati-hati. Kita integrate dengan berhati-hati. Sini kita akan dapat 10X, 3X2/2 tolak X3/3, tutup balik bracket. Di antara negatif 3 ke 2 kita punya limit. Masuk dengan berhati-hati. Di sini kita akan dapat 10/2. Kita gantikan 2. Tolak sini 2 kuasa 3/3. Tutup balik bracket, kita tolak pula, masukkan negatif 3 pula. 10 negatif 3. Negatif 3 kuasa 2/2 tolak negatif 3 kuasa 3/3. Murid-murid, dekat sini memang memerlukan kemahiran ataupun kesabaran yang tinggi bila kita nak integrate. Bila kita masukkan nilai. Di sini bila kamu masukkan nilai, kamu akan dapat 34/3. Kita tolakkan dengan negatif 69/2. Negatif-negatif akan jadi tambah. Jadi kita akan dapat 275/6. Ini adalah area yang warna kuning tu. Jadi cikgu padam kat sini pula. Sekarang kita nak cari area yang shaded, bahagian yang hijau tu. Jadi cikgu tolakkan sini, area segitiga.
Cikgu keluarkan sini. Sekejap cikgu ambil color hijau lah. Keluarkan area segitiga. Okay. Area triangle. Okay, area triangle cikgu akan dapat, okay, 1/2 darab dengan tapak dia 1/3 hingga 3. Jadi nak tambah panjang dia, -3 akan jadi 3 Tambah 1/3 darab tinggi je di sini yang tadi adalah 10 tinggi 10. Jadi di sini kita akan dapat area segitiga 50/3. Okey murid-murid, sekarang barulah kita dapat area yang shaded di bahagian atas. Cikgu keluarkan area di bahagian atas ini. Okay, area shaded. Okay, area shaded barulah kita area yang kuning tadi, yang semua tadi 275/6 kita tolakkan dengan 50/3. Jadi kita akan dapat 175/6. Ini baru kita dapat area shaded yang di bahagian atas tu, belum bawah lagi. Okey, jom kita pergi ke bahagian bawah pula. Okey, seterusnya murid-murid. Okey, cikgu nak fokus kawasan yang cikgu hijau ni. Tadi kita cari atas ni, kita cari bahagian bawah. Alamak, sekejap cikgu padam. Cikgu highlight pula. Okey, cikgu nak cari yang bahagian bawah ni. Tengok bahagian ni pula. Okey, kita keluarkan ya. Okey, yang warna kuning tu, area kuning tu adalah area di bawah garis, di bawah graf lengkung. Okey, kita kamerkan. Kita kamerkan begini, di mana kita integrate di antara 2 hingga 3 untuk graf lengkung. 10 tolak 3x tolak x square. Itu yang warna kuning tu tau, yang warna kuning tu. Jadi sekarang untuk pengetahuan murid-murid, kalau kita kamerkan di area yang di pada kuadran keempat, bermaksud kita perlu mutlakkan ataupun moduluskan sebab kita akan dapat area negatif. Sebab area tak boleh negatif. Okey, jadi tengok macam mana cikgu buat. Integrate macam biasa. 3x 2/2 tolak x 3/3. Limit 2 hingga 3. Dekat sini lah cikgu maksudkan kita integratekan sebab jawapan dia akan dapat negatif. Okey, jadi kita masukkan dengan berhati-hati di mana 10 darab 3 tolak tak nampak, okey. 3 kuasa 2/2 tolak 3 kuasa 3/3. Okey, kita tolak pula, gantikan 2. 10 darab 2 tolak 3, 2 kuasa 2/2 tolak 2 kuasa 3/3. Okey, dekat sini kira dengan berhati-hati. Jadi kita masih ada tanda modulus lah dekat sini. Okey, kita akan dapat 15/2 tolakkan dengan negatif 34/3. Jadi di sini kita akan dapat negatif 23/6 disebabkan modulus, kita akan dapat 23/6. Okey, ini yang warna kuning. Sekarang kita nak yang shaded tu. Okey, tapi sebelum tu cikgu cari dulu area segitiga. Nampak tak area segitiga sini? Okey, area segitiga. Sebab area segitiga tolak kuning, baru kita dapat area shaded yang sebenar. Jadi kita tengok area segitiga kita 1/2, tapak kita di antara 1/3 dengan 3. Maksudnya kita tolak lah. 3 tolak 1/3. Tingginya di sini 8 8 unit. Jangan letak negatif 8 pula. Jadi di sini area segitiga kita dapat 32/3. Okey, jadi kita dah cari area kuning. Ni cikgu tulis takut kamu confuse ni, area kuning. Area kuning. Jadi seterusnya kita carilah area shaded. Cikgu keluarkan. Okey, kita nak cari area shaded di sini. ZAS. Okey, area shaded. Okey, area shaded adalah area segitiga. So area segitiga yang besar 32/3 tolak area yang kuning tu 23/6. Macam tu kita tolakkan. Jadi kat sini kita akan dapat 41/6. Okey. Okey, belum selesai lagi. Baru kita nak cari area shaded region. Jom kita pergi. Okey, kita refresh balik. Tadi area yang di atas ini kita dapat 175/6. Area di bawah ini kita dapat
berapa cikgu dapat tadi? 41/6. Okey, di mana? Okey, barulah kita dapat area shaded region yang keseluruhan itu adalah 175/6 tambah 41/6. Okey, kita akan dapat 36. Okey, kena bersabar untuk integrate ni. Okey, bye-bye.